KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, memandangkan PKP kita masih berterusan, maka saya percaya kita semua sudah mula bijak menyesuaikan diri dengan keadaan norma baru. Bagi ibu bapa khususnya yang bekerja, pasti sudah bijak menyesuaikan masa dengan bekerja dari rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang terpaksa PDPR di rumah. Jadi saya percaya bahawa ibu bapa sebenarnya perlu memainkan peranan yang sangat penting apabila terpaksa bekerja dari rumah dan dalam masa yang sama terpaksa mengawasi anak-anak yang PDPR ini. Jadi untuk hari ini saya akan kongsikan tips cara mendisiplinkan anak-anak. Baiklah, sebelum tu, apakah definisi disiplin? Disiplin adalah latihan kelakuan, tingkah laku, pemikiran supaya individu ataupun seseorang itu mampu mengawal diri dan melaksanakan tertib tersebut ataupun peraturan tersebut. Tapi bagi konteks ibu bapa itu sendiri, bahawa disiplin ni adalah apa saja peraturan ataupun perkara yang ditentukan oleh ibu bapa di mana anak-anak perlu untuk mengikutinya atau menurutinya sama ada secara sukarela ataupun dengan bimbingan ibu bapa itu sendiri. Sebagai ibu bapa, adakah sukar untuk mendisiplinkan anak-anak? Pernah tak ibu bapa mendengar pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian? Sebenarnya dalam mendidik anak-anak sebagai ibu bapa, satu cabaran yang sangat-sangat mencabar adalah apabila hendak membesar dan mendidik anak-anak menjadi orang yang berguna. Untuk menghadapi cabaran itu, sebenarnya ibu bapa perlu harungi pelbagai rintangan. Untuk apa? Untuk kerana mereka lah yang mencorakkan anak-anak mereka sama ada untuk menjadi orang yang berguna atau sebaliknya. Jadi dengan mengharungi cabaran-cabaran tersebut, sebenarnya di situlah peranan ibu bapa, sama ada ibu bapa sendiri mahukan yang terbaik untuk anak-anak ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada kesukaran ataupun tidak perlu ada rasa sukar untuk mendidik anak-anak ni, untuk mendisiplinkan anak-anak ni. Kerana apa? Kerana ibu bapa berhak untuk menentukan, untuk mencorakkan kehidupan masa depan anak-anak. Apa yang penting adalah cara ataupun teknik yang akan ibu bapa gunakan bagaimana nak mencorak ataupun nak menentukan hala tuju anak-anak ke arah kejayaan mereka. Jadi tidak perlu takut dengan kesukaran untuk mendisiplinkan anak kerana apa sahaja adalah pokok pangkalnya ibu bapa yang mencorakkan mereka. Sebenarnya dari dalam perut lagi, kalau kita tengok anak-anak ni dah boleh lihat apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Okay? Maknanya bila berada dalam perut, anak-anak ni sentiasa bersama dengan ibu mereka. Apa yang ibu mereka buat, mereka akan tahu dari segi komunikasi di dalam perut dan sebagainya. Tetapi bila mereka dilahirkan, daripada awal lagi, daripada baby lagi, mereka dah boleh lihat apa yang ibu bapa mereka buat. Jadi secara tak langsung disiplin tu boleh terbentuk. Kalau kita tengoklah cara pelaksanaan Rasulullah SAW dalam mendidik ataupun mendisiplinkan anak-anak mengikut peringkat umur. Okay? Kalau kita tengok umur, pada umur 0 hingga 7 tahun, mendidik anak dengan cara lebih kepada belayan, pelukan, ciuman. Kerana apa? Kerana mereka ni memang memerlukan kasih sayang. Mereka masih muda lagi dan mereka perlukan tunjuk ajar dari dengan cara yang lebih belayan. Okay? Jadi anak-anak ini sekiranya diberi belayan kasih sayang yang cukup, maka mereka ni akan
merasakan bahawa ibu bapa mereka lah yang boleh mereka percaya dan mudah untuk mereka mendekati ibu bapa. Okey, seterusnya umur 7 hingga 14 tahun. 7 hingga 14 tahun ni cara pendekatan adalah lebih kepada disiplin dan tanggungjawab. Maknanya dekat sini apabila ibu bapa nak mendidik anak-anak, maka ibu bapa perlu memberi satu ajaran yang lebih agak keras berbanding umur 0 hingga 6 tahun tadi. Tetapi sekiranya mereka cara nak mengajar mereka itu memerlukan mereka dipukul, mereka dibolehkan pukul mereka, cuma pukulan itu perlulah dipukul daripada kaki ke bawah, dan niat pukulan itu adalah tujuan untuk mendidik, bukannya untuk menyakiti ataupun mencederakan. Okey, dan seterusnya umur 15 hingga 21 tahun adalah lebih kepada kita sebagai ibu bapa perlu berkawan, menjadikan anak-anak itu adalah kawan. Maknanya apa saja idea, pandangan, perkongsian, maknanya bersama-sama dengan anak. Supaya apa? Supaya mereka merasakan bahawa diri mereka ini percayai, mereka percaya dengan ibu bapa, dan apa saja masalah ataupun perkongsian mereka akan kongsi dengan ibu bapa dahulu daripada orang lain. Dan pokok pangkalnya ibu bapa perlu tahu kesesuaian. Kalau mereka rasa bahawa pendekatan begini mereka boleh mendisiplinkan anak, maka mereka akan teruskanlah. Sebab ibu bapa sendiri yang kenal karakter anak-anak mereka, kerana mereka sendiri yang sebenarnya layak untuk mencorakkan apa yang boleh dan apa yang tak boleh anak-anak buat, dan secara tak langsung anak-anak akan ikut segala peraturan ataupun perkara yang telah ditentukan oleh ibu bapa mereka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebenarnya untuk mendisiplinkan anak-anak, banyak cara sebenarnya ibu bapa boleh pilih untuk mendisiplinkan anak-anak. Tapi di antaranya yang pertama adalah kita tunjuk contoh yang baik untuk anak-anak. Kalau kita tengok kat sini, anak-anak ni dia adalah mudah dipengaruhi oleh orang lain, mudah dipengaruhi oleh persekitaran. Begitu juga dengan ibu bapa. Mereka ni akan lihat segala gerak-gerik ibu bapa, segala tingkah laku ibu bapa, semua mereka akan lihat dan mereka akan ikut. Jadi sebagai ibu bapa, untuk mendisiplinkan anak-anak ni, ibu bapa yang perlu tunjuk ke arah kebaikan itu dulu. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak, apa saja ibu bapa buat, apa saja yang mereka nampak, itu mereka akan ikut. Okey, yang kedua, sediakan jadual harian. Okey, kalau kita lihatlah, jadual harian ni sangat penting sebenarnya untuk anak-anak. Kerana apa? Kerana jadual harian inilah yang memberi satu guideline ataupun garis panduan yang boleh membolehkan anak-anak ni lebih teratur dan lebih disiplin dalam menjalani kehidupan harian. Kalau kita tengoklah waktu PKP ni kan, ibu bapa dengan anak-anak lebih banyak masa lah berbanding sebelum PKP. Jadi dekat situlah ibu bapa perlu ambil peluang menyediakan jadual harian mereka. Tetapi jadual harian itu seelok-eloknya biar anak-anak yang tentukan apa aktiviti, apa perkara yang perlu diisi dalam jadual harian tersebut. Cuma ibu bapa perlu bimbing, perlu bagi panduan kepada mereka apa pengisian yang mereka boleh tulis ataupun yang boleh mereka tentukan ataupun tidak. Jadi sebagai contoh, kalau waktu PDPR, kalau hari biasa mungkin dah dipenuhi PDPR daripada pagi sampai ke petang. Jadi waktu malamnya selepas itu mungkin ada aktiviti bersama keluarga dan sebagainya. Okey, seterusnya yang ketiga adalah beri tugasan ataupun tanggungjawab pada anak-anak. Ibu bapa bukan bertujuan untuk memanjakan anak-anak ataupun nak menzalimi anak-anak apabila kita memberi tugasan ataupun tanggungjawab pada anak-anak.
apabila ibu bapa memberi tanggungjawab kepada mereka, sebenarnya itu adalah satu amanah ataupun satu tanggungjawab yang anak-anak rasa mereka ni dipercayai oleh ibu bapa untuk melaksanakan sesuatu tugas. Yang keempat adalah komunikasi dengan anak-anak. Sebenarnya ibu bapa, komunikasi ni sangat penting apabila dalam satu keluarga. Kalau kita komunikasi dengan orang lain sekalipun, kalau berlaku salah faham, maka dia akan memberi satu kesan yang sangat negatif lah. Begitu juga di dalam rumah ataupun dalam keluarga. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan komunikasi dengan anak-anak dengan cara yang lebih berkesan. Kadang-kadang kalau kita tengoklah masa kita dah, bagi ibu bapa yang bekerja, anak-anak nak bersama dengan mereka di siang hari, masa terlalu suntuk ataupun terhad. Tapi bila waktu PKP ni, bila bekerja daripada rumah dan dalam masa yang sama pun PDPR, jadi komunikasi tu boleh dipupuk. Boleh dipupuk. Bukan saja perbincangan mengenai pelajaran, tetapi apa saja isu yang boleh dibangkitkan. Jadi dengan itu anak-anak rasa mereka ini diberi perhatian, mereka ni diberi kasih sayang. Jadi dengan secara tak langsung, apa yang ibu bapa minta, apa yang ibu bapa suruh dan sebagainya, maka anak-anak akan seronok untuk bersama-sama melaksanakannya. Dan seterusnya, yang kelima adalah jangan membebel terlalu lama. Kadang-kadang ibu bapa ni bila anak-anak membuat kesalahan, selain daripada mereka memukul, jadi mereka suka untuk membebel dengan menegur dengan cara yang lama. Jadi kalau sekiranya kesalahan itu memang berpunca daripada anak-anak sekalipun, ibu bapa seelok-eloknya dengan cara menegur ataupun menggunakan perkataan ataupun intonasi yang tegas tetapi bermakna. Bukan membebel terlalu lama sehingga anak-anak mudah bosan, mudah jenuh dan mereka merasakan bahawa mereka tak boleh percaya dah dengan ibu bapa mereka. Bila ada pendekatan begitu, maka anak-anak ni akan ada kesedaran pada diri mereka. Jadi ini adalah di antara cara-cara untuk mendisiplinkan anak-anak. Walaupun banyak lagi cara untuk mendidik anak-anak, tapi ini di antaranya yang boleh ibu bapa ikuti dengan harapan anak-anak ini lebih sistematik, lebih teratur, boleh ikut apa yang disukai ibu bapa dan apa yang tidak disukai oleh ibu bapa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, seterusnya, apakah kesan jika tidak mendisiplinkan anak-anak? Yang pertama, anak-anak akan kurang kawalan diri. Maksud kawalan diri ini adalah mereka tidak mampu untuk mengawal diri mereka. Apabila mereka ni dimarah ataupun mereka ini dinasihati, mereka ni mudah memberontak. Mereka sukar untuk menerima apa saja yang ditegur kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka tak tahu, mereka sukar, mereka tidak dibiasakan sehingga mereka merasakan bahawa apa yang mereka buat semuanya betul. Jadi bila ditegur, jika dinasihati, sukar untuk mereka untuk menerima keadaan itu. Yang kedua adalah anak-anak tidak tahu apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh dibuat. Kerana apa? Kerana mereka ini tidak didedahkan dengan perkara-perkara, sama ada perkara itu betul atau perkara itu tidak betul. Sebagai contoh, kalau anak-anak ni tengah meningkat remaja, mereka merasakan bahawa mereka nak bersosial, mereka nak keluar malam dan sebagainya, tetapi mereka ni tidak ditegur oleh ibu bapa. Jadi mereka merasakan bahawa dengan keluar malam itu adalah satu perkara yang betul untuk mereka buat. Jadi mereka tak tahu dan mereka confused, mereka keliru sama ada perkara tersebut boleh dibuat ataupun tidak boleh dibuat. Yang ketiga, anak-anak ni akan menjadi orang yang mementingkan diri.
Kerana apa? Kerana mereka ni sentiasa memikirkan diri sendiri. Mereka tidak dididik kebersamaan tu, terutamanya dengan adik-beradik ataupun dengan keluarga mereka. Mereka sekiranya lah, sebagai contoh, ada isu ataupun masalah di dalam keluarga ataupun antara adik-beradik, mereka merasakan bahawa masalah abang, masalah adik bukan masalah dia. Maknanya kebersamaan tu tidak ada lah. Mereka rasa bahawa okeylah, diri diorang lah, diri dia lah. Jadi wujud keadaan mementingkan diri sendiri dalam satu keluarga tu lah. Dan yang keempat ialah anak-anak tidak mempunyai kemahiran sosial yang betul. Mereka ni sukar untuk berkawan, mereka ni lebih suka menyendiri. Mereka apa saja yang mereka buat semua untuk diri. Mereka tidak selesa untuk berkawan dengan orang lain. Kalau di rumah sekalipun, mereka anak-anak ni merasakan bahawa orang lain semua tak boleh dipercayai. Dia rasa bahawa biarlah apa-apa saja dengan diri dia saja. Mereka merasakan bahawa ibu bapa bukanlah atau adik-adik bukanlah orang yang terbaik untuk mereka berkongsi terutamanya masalah. Dan yang akhir sekali ialah anak cenderung untuk melakukan perkara yang negatif. Kalau kita sebut pasal perkara negatif ni adalah perkara-perkara yang tidak elok lah. Sebagai contohnya, mereka mudah mengherdik, mereka melawan, anak-anak ini memerontak, tidak mahu mendengar kata. Jadi perkara-perkara ini kerana apa? Kerana mereka tidak didedahkan atau dibiasakan dengan perkara-perkara yang sebenarnya yang boleh memberi kebaikan dalam diri mereka, sebab mereka merasakan bahawa tak ada orang yang akan mempedulikan diri mereka. Jadi itu di antara kesan-kesan yang boleh berlaku pada anak-anak yang tidak didedahkan dengan keadaan disiplinkan diri mereka. Seterusnya, apakah pula kelebihan jika mendisiplinkan anak-anak? Yang pertama, anak-anak lebih bertanggungjawab. Kerana apa? Bila sebut pasal tanggungjawab, ibu bapa memberikan satu peranan, satu amanah kepada anak-anak untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi apabila anak-anak berjaya melaksanakannya, maka mereka adalah anak-anak yang bertanggungjawab. Jadi mereka merasakan diri mereka itu adalah dihargai ataupun diberi kepercayaan sepenuhnya oleh ibu bapa untuk mereka melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Okey, yang kedua, anak-anak mampu mengawal diri. Kerana apa? Bila anak-anak ni didedahkan dengan perkara-perkara yang boleh dibuat, perkara-perkara yang tak boleh dibuat perlu dihindari dan sebagainya, maka di situ mereka mula tahu, mula menyesuaikan diri bagaimana nak mengawal diri mereka daripada perkara-perkara yang tidak elok. Sebagai contoh, jika anak-anak ni ditegur ataupun diberi nasihat, anak-anak boleh mula berfikir, okey, ibu bapa tegur ada sebab, disebabkan nak menegur, nak membetulkan anak-anak ni. Jadi secara tak langsung anak-anak boleh mula merendahkan diri, anak-anak tahu kesalahan mereka sendiri dan mereka pula bekerjasama dengan ibu bapa supaya menjadi orang yang anak-anak yang terbaik kepada ibu bapa mereka. Okey. Dan yang ketiga adalah anak-anak lebih yakin dan percaya diri. Apabila anak-anak ni didedahkan dengan disiplin diri, mereka akan merasakan bahawa ibu bapa ni lah adalah orang yang boleh mereka percaya. Segala masalah, segala perkara yang dikongsikan, bila ibu bapa mula dengar, bagi perhatian, jadi mereka akan mempercayai diri mereka juga dan mereka yakin bahawa apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik, hasil bimbingan daripada ibu bapa itu sendiri. Okey, dan yang keempat, anak-anak lebih ceria dan seronok. Sudah tentulah bila dalam keadaan keluarga yang harmoni, bila keadaan yang berdisiplin, teratur, maka anak-anak ni lebih ceria dan lebih seronok kerana masing-masing telah menunjukkan satu tanggungjawab. Ibu bapa memberi, anak-anak menerima, anak-anak memberi dan ibu bapa juga menerima. Jadi dalam keadaan yang situasi yang
win-win situation itu menunjukkan bahawa kebersamaan dalam tanggungjawab, peranan itu bersama-sama. Ibu bapa tahu peranan dia sebagai ibu dan bapa, dan anak-anak juga tahu peranan mereka sebagai anak-anak. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka terserlahlah rasa keseronokan dan rasa keceriaan dalam kalangan keluarga itu. Kesimpulannya yang dapat saya kongsikan di sini, sebenarnya untuk mendisiplinkan anak-anak ini sebenarnya datangnya daripada ibu bapa itu sendiri. Jika ibu bapa merasakan bahawa anak-anak perlu dibentuk, anak-anak perlu diajar, dididik supaya mereka menjadi orang yang berguna, maka ibu bapa perlu ambil pendekatan yang agak serius dan pendekatan yang boleh memberi satu gambaran yang hebat untuk membentuk satu keluarga yang berbahagia dan harmoni. Pokok pangkalnya ibu bapa itu sendiri akan tahu apa cara, teknik yang lebih berkesan berdasarkan karakter anak-anak ni sendiri. Kerana apa? Kerana mereka ni, ibu bapa sendiri yang tahu karakter anak-anak dan mereka tahu bagaimana nak tackle, nak menangani hati anak-anak ni supaya anak-anak ni boleh didisiplinkan dalam satu keluarga. Jadi saya mengharapkan ibu bapa semua boleh selepas ini boleh tanya diri, dan anak-anak juga boleh muhasabah diri bagaimana nak mendisiplinkan anak, dan anak-anak juga boleh menerima didikan ibu bapa tu dengan cara yang lebih sesuai dan berkesan. Okey semua, semoga berjaya. Bye-bye. Didik TV KPM